Seorang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Ertinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya. Teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar tuan-tuan puan-puan pada pagi ini? Salam khamis buat semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini kita masih lagi diberi keizinan, diberikan peluang dan ruang untuk bersama dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan tidak lupa juga untuk kita meletakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman dan Islam yang masih lagi kita miliki sehinggalah hari ini, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk pagi ini tuan-tuan dan puan bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji yang akan menemani anda untuk slot sharing tajwid pada setiap pagi insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Dan jangan lupa, untuk pertamanya saya nak minta kerjasama baik tuan-tuan dan puan, bantu saya dulu untuk sharekan kita punya live pada pagi ini. Tolong tekan butang share je. Boleh ke tak boleh? Ya. Jadi tadi saya tengok ada komen-komen kata kena senyum, ceria, sokmo katanya. Jadi alhamdulillah tuan-puan, kita mulakan pagi kita ini dengan senyuman. Okey. Jangan kerut-kerut muka tu. Boleh? Dah mandi pagi ke belum ni? Mestilah dah ya. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang berpuasa, selamat berpuasa ya. Dan alhamdulillah, syukur saya pun alhamdulillah hari ni okey je kot. Tak ada masalah apa buat setakat ni lah. Nak kata resdung pun, hidung soksek-soksek pun alhamdulillah macam semalam nampak gayanya macam okey ya. Dan kita harapkan ianya berterusan lah okey tu. Dan tuan-tuan dan puan mungkin ada yang sakit-sakit sikit dan sebagainya. Sama-sama kita dalam keluarga ni mendoakan antara satu sama lain insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat yang masih lagi berjuang dengan COVID dan sebagainya pun sama kita doakan agar diberi syifa, diberi kesembuhan ajilan yang segera insya-Allah. Dan sahabat-sahabat yang mungkin sekarang ni sedang menonton bukan di rumah, mungkin ada ke yang tengah melancong sekarang ni, manalah tahu kot. Kan tengah menonton di Langkawi ke. Semalam dengar cerita di mana Melaka kan. Banjir teruk juga. Di mana lagi? Shah Alam ke Selangor? Shah Alam. Saya pun tak ingat. Ada student saya bagi tahulah semalam kan. Jadi kita doakanlah agar semuanya baik-baik aja insya-Allah. Sekarang ni pun musim hujan kan. Jadi tuan-tuan dan puan, jaga-jagalah diri tu. First time Ustaz tanya dah mandi ke belum. Yelah, nak kena ceria ni kenalah mandi dulu kan. Kena nak senyum, nak ceria, nak gembira. Tak adalah gurau-gurau je tuan-puan. Tak apa, tak mandi lagi pun tak apa. Start lagi, habis sharing sekarang mandilah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, untuk hari ni kita akan sambung. Tuan-puan boleh tengok di bawah ni, kita akan sambung bacaan surah Ali Imran macam biasa. Muka surat 58 ya. Dan hari ni insya-Allah kita akan habiskan muka surat 58 yang berbaki tu. Dan esok hari Jumaat kita akan masuk pada muka surat yang baru, muka surat 59. Alhamdulillah, pejam celik dah masuk muka surat 59. Tapi jauh lagi perjalanannya sebenar tuan-puan kan. Baru muka surat 59. Kita ada 604 muka surat ni. Selama ni Ustaz lupa nak tanya. Sebelum ni tak terfikir nak tanya. Sebab kan tadi ada kita mention apa, nak ceria tu kan, gembira tu. So macam relate jugalah. Ceria Ustaz. Pagi-pagi kena ceria. Tak ceria pun kena buat ceria tuan-puan. Betul tak? Sebab kita nak wujudkan positif vibe dalam harian kita, permulaan harian kita. Kalau pagi-pagi pun dah kusam dan sebagainya, tak seronok lah nanti. Benda tu nanti dia, pengaruh tu dia bawa tau. Jadi bila kita memberikan, orang kata apa,
kita menzahirkan kegembiraan tu, insya-Allah mudah-mudahan betul-betul gembira lah. Macam saya bukan buat-buat, insya-Allah lah setakat ni okey je, tenang, gembira kan. Happy-happy je. Okey, baik. Jadi jom tuan-tuan dan puan, insya-Allah sama-sama kita nakkan keberkatan bagi pertemuan kita pada pagi ini. Kita dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan kita dah selesai bacaan pembuka, kita dah selesai bacaan istighfar. Apapun sama-samalah kita memohon istighfar, yakni pengampunan. Sudah tentu pengampunan kita ini hanya perlu diserahkan pada Allah SWT. Kita minta pengampunan ini pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mungkin dengan barakah, keberkatan ataupun pertemuan perkumpulan kita pagi ini membuatkan terhapusnya dosa-dosa kita, sama ada yang kita sedar ataupun tidak sedar, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jom kita pergi pada bacaan semasa kita hari ini ya, tuan-tuan dan puan. Kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Insya-Allah
Dan boleh bersedia pada muka surat 58. Sebentar saya buka dulu. Baik, setakat semalam kita baru sahaja selesai bincang sehingga ayat 67 kan. Jadi untuk hari ini kita akan sambung yang berbaki ini. Ada 4 baris je tuan-puan. Sikit je kan. Sikit je. Kejap Okey. Kenapa dia jadi tak penuh Sekejap tuan-puan saya adjust sikit. Okey dah. Baik. Tadi dia macam kecil sikit. Dia dah okey dah kan? Waalaikumsalam yang baru masuk. Sila ahlan wa sahlan. Ahlan. Selamat datang semua. Yang baru masuk jangan lupa bantu saya tolong share-sharekan dulu insya-Allah. Baik, jadi untuk pertamanya kita akan baca dulu seperti biasa 3 ayat ini. So tuan-tuan dan puan dah bersedia ke belum? Pastikan tajdid niat, betulkan niat insya-Allah kerana Allah Taala. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran lah. Okey, kita diberi kefahaman yang baik insya-Allah. Dah sedia ke semua? Dah. Hal antum musta'idun? Adakah anda semua sudah bersedia? Boleh tuliskan di ruangan komen. Selamat pagi Maksu. Oh, ada Maksu. Siapa punya Maksu tu? Siapa Maksunya tu? Ajak tuan-puan, keluarga, sepupu sepapat, jiran, tetangga, ajak mari kita mengaji sama-sama pagi ni insya-Allah. Baik, jom kita mulakan. Ayuh, ready tarik nafas dalam-dalam, pastikan baca dengan penuh semangat. Kita sebut satu persatu huruf tu dengan dengan kefahaman yang kita dapat sebelum-sebelum ni. Boleh ke tak boleh? Baik, insya-Allah. Jom kita mulakan. Sedia? Tarik nafas sekali lagi. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون
تشهدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita 3 ayat yang pertama ni, 67, 68 dan 69, insyaAllah. Kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi. Jangan lupa bantu saya sharekan dulu, sama-sama kita sebarkan, okay, kita punya pengajian ini, insyaAllah. Baik, jom kita bedah dulu untuk ayat yang pertama pada hari ini, ayat 68, insyaAllah. Baik, yang dah buat boleh semak, yang belum buat tak apa, jom kita buat sama-sama ya, insyaAllah. Tuan-puan boleh respon di ruangan komen macam biasa. Kalau kata wajibul gunnah, berderet tu WG kat ruangan komen tu, okay? Supaya kita nak lazimkan, kita biasa menulis, untuk lazimkan, nak tajamkan fikiran kita, ingatan kita, insyaAllah. Baik, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi Ibrahim lallazina taba'uh. Baik, inna, tuan-tuan puan, untuk kalimah inna kat sini sudah tentu wajibul gunnah. Nun yang bersabdu kan, nun bersabdu ni semua dah tahu, kena dengung dengan tahapan yang tertinggi sekali lah, gunnah musyaddadah, dengung yang tahap sempurna. Jangan malu-malu nak buat, terus tolak ke pangkal hidung kita. Inna, ya? Kemudian aulan, sama juga kat sini pun wajibul gunnah. Kemudian au ni bacaan lin, BL, au, waw mati sebelumnya baris atas, lan, ALS, alif lam syamsiyah, ya. Lan annas tu alif lam syamsiyah. Pada nun yang bersabdu itu sendiri terdapatnya unsur dengung yang sempurna, dengung yang kamil, okey, yang sempurna. Kadar dengung 2 harakat lah, macam biasa. Inna awlanna CB 1 harakat je, C dengan B. Ibra di sini ba yang sukun kita sebut qalqalah sughra kan, lantunan qalqalah, lantunan yang lemah. Ra tebal sebab baris atas, dan dibaca mat asli lah, dibaca dengan 2 harakat. Ra alif mat kecil ni, nampak tak ni kan? Kemudian hi mat asli juga. Malallazi, zi 2 harakat. Lam bersabdu ni kita jelaskan betul-betul, okey. Hi malallazi, zi huruf zal baris bawah, zi kita kena panjangkan 2 harakat mat asli. Dan untuk huruf zal, tuan-tuan dan puan, kita kena keluarkan hujung lidah kita ni, okey, hujung lidah, bukan keluarkan lidah. Itu terlalu umum. So bila kita sebut hujung lidah, maknanya kita tahu hanya sedikit sahaja, mengikut pada kadar keselesaan kita. Dia bukan ikut orang lah. Janji keluar tu dan kita selesa untuk sebut zazizu, maka selesailah, okey. Dia tak sama, lidah orang pun lain-lain dia punya ni kan, walaupun perbezaannya tak jauh, tapi tetap ada perbezaan itu. Baik, nattaba'u, huruf nun baris atas terus masuk pada huruf ta yang bersabdu ni, ya, terus masuk je. Hamzah wasal ni kita abaikan lah, tak perlu baca pun. Tidak ada harakat. Nattaba'u, tidak perlu kita panjangkan begitu, terus je. Nattaba'u. Untuk ain kita panjangkan mat asli 2 harakat. Huwa ha mat asli juga. Okey, hu mat asli. Huruf ain ni pastikan di tengah kerongkong kita ya. Ba'u, huwa ha mat asli juga.
Untuk zal ni pun mat asli juga. Asalnya, kan? Asalnya mat asli juga. Tapi disebabkan huruf mat ni bertemu dengan sukun. Sukun bertemu sukun. Maka tak boleh nak baca. Betul tak? Tak boleh nak baca ni. Nampak ni? Huruf mat bertemu dengan lam. Okey? Sukun bertemu sukun. So, kita tak boleh baca. Maka kita kena abaikan yang ini. Dan terus idghamkan zal ni ke dalam, masukkan zal ni ke dalam bunyi nun. Wahadhan, tanpa mengadakan unsur mat, tanpa kita datangkan unsur panjang tu. Wahadhan, dia takkan jadi gitulah. Boleh. Wahadhan, jadi apa yang kita boleh faham, kita simpulkan mat ni tak berfungsi dah. Melainkan kalau kita waqaf, kita berhenti. Wahadha, barulah jadi dua harakat, berbalik kepada hukum asal, hukum asli dia. Baik. Jadi kalau kita wasal, wahadhan, sambung wahadhan. Baik, kat sini alif lam syamsiah tuan-tuan dan puan. ALS. Kemudian nun bersabdu, wajibul gunnah, WG. Ingat lagi kan? Nun bersabdu. BU. Untuk ya yang bersabdu, selesaikan betul-betul. BU. B baris bawah, ba baris bawah, B. Ya sabdu kan? Jangan ditahankan suara tu. Sebab huruf ya ni dia bukan bersifat syiddah, dia bersifat rakhawah. Suara yang mengalir. BU. Okey, memang ada sedikit tekanan kat situ, tapi bukanlah kita menekan atas faktor tasydid tu, huruf bersabdu tu, kita tekan sehingga kita mengubah sifat asli dia. Sehingga kan beginilah, wa hadzan nabiyyu wallazi nabi. Nampak hilang sekejap tadi. Nabi. Sebab apa? Kita menghalang laluan suara itu untuk mengalir. Sebab tu bunyinya hilang. Seolah-olah berlakunya syiddah di situ. Tertahannya suara. Maka bila kita jelas kat sini rakhawah, maka bacaannya perlu kita alirkan suara. Bagaimana? Wa hadzan nabiyyu. Kita dengar kat telinga kita ni masih ada suara yang mengalir. Nabiyyu wallazi. Okey. Kalau orang yang dengar jauh mungkinlah bunyi macam hilang. Tapi jangan hilang terus. Nabi. Kan? Boleh faham maksud saya ni? Wa hadzan nabiyyu. Nabi. B ba baris bawah. Nabiyyu wallazina amanu. Boleh? Kemudian wallazi, huruf wa baris atas, wa. Walla. Kat sini alif lam syamsiah. Zi. Ma asli dua harakat. Huruf zal keluarkan hujung lidah. Zi. Ya mad. Amanu. Kalimah amanu. Kita lihat untuk perkataan amanu ni didahului dengan hamzah yang dibaca dua harakat. Jadi bila hamzah yang dibaca dua harakat di awal kalimah tuan-puan, kita sebut apa? Mat badal kan? Mat badal. Tapi dia dalam kategori mat dua harakat juga. So dia tidak ada apa-apa kekeliruan sangatlah. Dari sudut nama hukum mungkin ada perbezaan, tapi dari sudut bacaan ianya sama seperti mat asli. Saya dah pernah huraikan sebelum ni dah. Jadi saya harap tuan-puan tak keliru lah. Ya. Amanu. Nu mat asli. Ya. MA mat asli. Kemudian ni ada waqaf ni. Waqaf qili kan. So kita berhentilah. Dia waqaf qili ni apa yang kita boleh faham ialah boleh berhenti, boleh juga nak sambung, terpulang. Tapi kalau berhenti itu lebih baik. Andai kita sambung sekalipun, ianya tidak membawa apa-apa kesalahan pun. Okey. Cuma kita raikanlah apa yang telah disediakan oleh para ulama dari sudut penulisan ataupun penandaan ini. Kita raikan. So berhenti je lah kan. Tapi kalau sambung sekalipun, dia bukanlah menjurus kepada dosa ke kan, masuk neraka ke, tak ada tuan-puan. Alright, biasa je, janganlah bimbang sampai ke tahap itu insya-Allah.
Baik, nu 2 harakat mat asli. Dan kat sini ada huruf ziyadah. Jadi kita tak perlu bacalah huruf ziyadah. Kan? Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Dia ada je kat situ. Tapi kita tak payah fikir pasal dia. Kita kata orang putih, ignore. Orang putih kampung, ignore kata, ignore. Ada qalqalah dia, ignore. Ya, orang putih belah kampung. Saya lah tu. Tak ada langsung bunyi orang putih tak. Abai kan tuan-tuan amanu. Macam tu je. Dan wallah, kalimah Allah ni kita tebalkan. Sebab sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Kita baca tebal Kalau dari sudut istilah Arab ni kita sebut taghliz. Taghliz lam lafzul jalalah. Kita tebalkan pada lam lafzul jalalah merujuk kepada kalimah Allah. Dan caranya ialah melihat baris pada huruf sebelum. Macam ni, kenapa dia tebal? Sebab huruf waw ni berbaris atas. Sebab waw tu baris atas. Bukannya sebab waw tu ya, tapi sebab baris tu, baris atas tu. Tak kisahlah dia duduk kat huruf mana pun, asalkan dia baris atas ataupun hadapan. Boleh. Boleh tuan-puan ya. Wallahu. Dan bila kata tebal pada kalimah Allah, untuk waw pastikan kita jaga molek-molek lah. Jangan kita bawa sekali tebalnya tu wa sebut biasa je, wallahu. Hu satu harakat, wa satu harakat, liyu. Untuk ya bersabdu, sekali lagi kita jumpa kat sini. Dan huraiannya sama sahaja macam saya terangkan tadi. Ya, jangan kita tahankan suara. Okey, sebab pada ya ni bersifat rakhawah. Waliyu. Tapi jangan terlalu berjaga-jaga sangat sampai hilang pula unsur tasydid tu. Waliyul. Nampak hilang tu. Dia ada macam nak tak nak je bunyi tu. Wallahu waliyul. Wali dah jadi macam bunyi mat pula. Jadi hati-hati juga. Pastikan kita rasa jelas. Bunyinya solid tanpa ada unsur yang takalluf ataupun ta'assuf, berat. Kita memberat-beratkan bunyi takalluf, kita berat-beratkan. Walijul. Okey. Lama tak sebut istilah takalluf kan. Memberatkan. Jangan kita berat-beratkan bunyi dia tu. Wallahu waliyul mu'minin. Waliyul, untuk yul ni izhar qamari tuan-tuan. Alif lam qamariyah. Ya. Ini ada lam yang bertanda sukun. So jelaskanlah izhar, jelaskan lam tu. Mu'minin, hamzah yang sukun ini perlu kita baca. Bukan waw tapi pada hamzah yang sukun. Jelaskan hamzah yang sukun itu. Waliyul mu'minin. Kenapa ada waw kat sini? Jadi saya cerita sikit serba ringkas tuan-puan. Kenapa ada waw ni? Kerana ada sesetengah qiraat, qiraat yang mengamalkan dengan bacaan ibdal kat sini. Ibdal ni maksudnya ditukarkan hamzah itu kepada waw. Hamzah ditukar kepada waw. Waw mat. Kenapa waw mat yang dipilih? Sebab mengikut baris sebelum, iaitu baris hadapan. Dia konsep macam mat badal lah. Cuma ini pada qiraat lain. Sebab tu kita lihat pada penulisan ini terdapatnya waw. Boleh kita katakan beginilah. Untuk meraihkan kepada qiraat yang baca dengan ibdal di sini. Macam mana bunyinya? Wallahu waliyul mu'minin. Tapi bukan kita baca ya. Dengar baik-baik ni. Jangan ambil separuh-separuh je. Dengar huraian saya betul-betul. Kita baca wallahu waliyul mu'minin. Tahqiq hamzah. Jelaskan hamzah. Ya.
Dan apa yang saya cerita sebentar tadi untuk jelaskan pada tuan-puan kenapa wujudnya waw di sini, itu sahaja untuk menampakkan bahawa adanya cara bacaan yang lain, tetapi bukan dari sudut pengamalan kita lah. Kita baca waliyul mu'minin, itu je, tak ada wajah yang lain. Okey. Qawlan wahidan fi riwayat Hafsun an Asim bitariq asy-Syatibi. Dalam qiraat kita, qiraat Asim, riwayat Hafs, jalur asy-Syatibi, kita baca dengan satu wajah saja, mu'minin. Wallahu taala a'lam. Clear ke semua? Boleh. Wallahu waliyul mu'minin. Okey, untuk minin, ma'arid lis-sukun. M-A-L. Ma'arid lis-sukun. Baik. Waliyul mu'minin. Ma'arid lis-sukun ni kita baca dengan kadar 246 lah. 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, jelas tuan-tuan puan-puan Baik, kemudian kita masuk pada ayat 69. Wadda Okey, tadi Puan Mazna kata Ustaz dah lama tak tanya soalan. Jadi saya nak tanyalah. Ini apa hukum dia, tuan-tuan puan? Apakah hukum di sini yang saya petakkan ni? Sila. Saya pun perasan juga. Sebab tuan-puan pun dah handai-handai belaka tu. Kan? Saya nak tanya pun rasa segan-segan je. Tu yang petak tu. Apa hukum dia? Jom. Sambil-sambil kita refresh balik. Saya rasa ramai sebahagian besar yang menonton ni mesti dah belajar ni. Kan? Apakah hukum bagi huruf yang dipetakkan hijau tu? Jangan tiru kawan Dia punya larangan, jangan tiru kawan. Buku boleh ke? Buku pun kalau rasa buku tu kira talian hayat lah tuan-puan kalau rasa dia tak boleh benar, tengok lah. Kalau rasa tak boleh tengok, kalau rasa boleh jawab tanpa melihat buku, lebih baik. Apa hukumnya tu? Senyap itu. Lekeh. Anda ada 10 saat dari sekarang. Semua handai-handai belaka ni. Allah. Jaga-jaga Kamal. Jarum dah nak mula dah tu. Ustaz, betul dapat tepukan online tak? Kalau betul dapat tepukan online. Kita buat rehearsal sikit macam mana tepukan online. Tepukan online. Saya dah lupa dah function tepukan online ni. Okey, jom kita tengok dulu jawapan sahabat-sahabat kita ni. Baik, alhamdulillah. So waddat ta'ifatun. Jom kita tengok kat sini tuan-tuan puan-puan.
Okey. Waddat ta'ifatun. Jadi soalan saya tadi ialah huruf ta bertemu dengan ta. So betul lah jawapan sahabat-sahabat semua. Okey. Huruf ta dengan ta kat sini kita sebut hukum idgham mutajanisain. Okey, idgham mutajanisain. Jadi apa yang kita boleh faham tuan-tuan dan puan, idgham mutajanisain ini ialah memasukkan dua huruf yang sama pada makhraj dan berbeza pada sifat. Maksud idgham ni ialah memasukkan. Idgham ni maksudnya apa? Memasukkan. Memasukkan. Ataupun menggabungkan. Dan mutajanisain ni maksudnya dua huruf yang sama makhraj tetapi berbeza sifat. Ni pelajaran kita hari ni lah, insyaAllah. So, bagi tepukan dulu. Tahniah tuan-tuan dan puan. Tahniah. Sebab jawapan betul ke ada jawab lain juga. Setakat ni tak ada lah. So, boleh dengar baik-baik, insyaAllah. Siapa yang baru first time dengar tu, tak apa, cuba dengar dulu. Kalau kurang jelas, tak apa, nanti insyaAllah akan datang. Kalau kita jumpa lagi contoh begini, kita akan faham lah. Ya? Baik. Jadi, idgham mutajanisain. Idgham ni memasukkan dua huruf yang sama makhraj. Maknanya, huruf ta dengan ta ni, dia sama makhraj, tuan-puan. Tetapi yang bezanya ialah sifat. Dan syarat untuk berlaku hukum ini ialah mestilah, syarat utama dia lah. Syarat utama. Satu mati, satu hidup. Satu mati, satu hidup, tuan-puan. Jelas tak? Syarat utama dia, satu mati, satu hidup. Syarat dia, satu mati, satu hidup. Yang mana saya buat ayat bahasa sembang kita lah. Kalau nak buat ayat proper, kemas sikit, sebutlah. Syarat utamanya ialah huruf yang pertama mestilah dalam keadaan yang sukun dan huruf yang kedua berada dalam keadaan yang mutaharrik, berbaris, hidup. Tapi nak buat bahasa sembang kita, satu mati, satu hidup. Mana satu mati? Ni satu mati, satu lagi hidup. Syarat dia nah. Untuk berlakunya hukum ni. Tapi kalau kita pergi lebih deep, lebih mendalam lagi, pertemuan yang berlaku tu ialah disebabkan tajanus, iaitu yang ni, tuan-puan. Ni pun poin penting juga ni. Dia sama makhraj tapi berbeza sifat. Okey, jadi kita boleh semak lah. Kalau huruf ta dengan ta ni, makhraj ni daripada mana, tuan-puan? Kalau kita sentuh tentang makhraj, okey, untuk ta dengan ta ni ataupun ta, dia ada satu lagi huruf dal. Okey, saya tak nak campur aduk lah, nanti tuan-puan pening pula. Saya letak ta dengan ta je. Saya letak apa yang kita bincangkan. So kalau dari sudut makhraj, ianya daripada hujung lidah. Mana makhraj huruf ta dengan ta ni, tuan-puan? Hujung lidah naik ke mana? Naik ke pangkal gigi ataupun gusi sebelah atas. Hujung lidah ke pangkal gigi. Ataupun atau gusi. Gusi atas ataupun gigi hadapan. Dia banyak istilah ni. Atau gusi atas ni. Bahagian pangkal gigi. Cuma kalau kita sebut pangkal gigi, mungkin tuan-puan boleh nampak jelas lah. Okey. Makhraj bagi ta dengan ta ni dia sama.
Cuma kalau kita cerita bab sifat pula, bayangkanlah ni makhraj lama dah tak buat nota macam ni. Masa last dulu sekolah. Sifat. Sifat ta. Ini kita study sikit tuan-tuan. Ta dengan ta. Nampak tak? Ni nanti boleh screenshot, simpan. Jadi ta dengan ta ni tuan-puan, untuk makhraj kita dah jelas dah, sama. Makhraj sama, so pas lah, selesai. Sekarang ni yang dikatakan bezanya ialah pada sifat. Kita semak dulu sifat bagi huruf ta. Huruf ta ni dah ada sifat apa? Dah ada sifat fahassahu syakhsun sakat, dah ada sifat hams. Itu ajid qatin bakat, dah ada sifat syiddah. Kemudian dia ada sifat istifal, sifat infitah. Kemudian ada sifat ismat. Ini sila-sila harap tuan-puan. Kan? Sekejap, tak nampak Sekejap saya adjust sikit. Okey, nampak? Huruf ta. Huruf ta dah ada sifat hams, dah ada sifat syiddah, dah ada sifat istifal, dah ada sifat infitah dan ismat. Baik, untuk ta pula. Untuk ta jom kita tengok. Ta ni ada sifat apa? Ta ni dia bersifat jahar. Jahar. Kemudian dia bersifat ajid qatin bakat, syiddah. Typo. Sifat syiddah. Kemudian huruf ta ini juga bersifat isti'la. Nampak kat sini pun dah beza dah. Isti'la satu beza. Jahar ni pun dah satu beza. Kemudian bersifat itbaq. Kemudian bersifat ismat juga. Dan dia ada sifat tambahan dia, sifat hiasan dia iaitu qalqalah. Nampak ni. Dia ada sifat qalqalah. Qalqalah. Nampak ke tuan-tuan? Sekejap skrin tak penuh Okey. Boleh. Isti'la. Baik, jadi inilah perbezaan pada sifatnya yang kita maksudkan perbezaan sifat. Pada makhraj dia sama. Tapi pada sifat dia berbeza. Ni jahar, yang ni hams. Ni syiddah sama. Ni isti'la tak sama dengan ni istifal. Kemudian itbaq. Ni itbaq tak sama dengan infitah, lawan. Dia berlawan sifat berlawan. Kemudian ismat. Ni sama, ismat dengan ismat. Dan huruf ta tak ada sifat tambahan lah. Untuk ta dia ada sifat qalqalah. Jadi di sinilah menunjukkan ataupun yang dimaksudkan sama makhraj dan berbeza pada sifat. Sini sama, kat sini tak sama. Jadi cukup package inilah yang dikategorikan tajanus ataupun mutajanisain. Jelas tak? Yang mana dua huruf yang sama makhraj tetapi berbeza sifat. Dan syarat utama untuk berlaku hukum ni tuan-tuan dan puan, ni. Satu mati, satu hidup. Jadi pada asalnya huruf ta ni dia matilah. Huruf ta ni dia mati. Tapi mengapa tidak diletakkan? Mengapa tidak diletakkan sukun pada ta ini untuk memberitahu kita, untuk menjelaskan kepada kita supaya kita tahu itu adalah syarat ataupun bukan syarat, isyarat kepada kita untuk kita terus masukkan bunyi dal ni ke dalam ta.
Oleh sebab itu, pada ta ini wujudnya sabdu. Pada tulisan ta tu wujudnya sabdu atas sebab apa? Nak menunjukkan adanya unsur idgham. Asalnya ta ni tak ada pun sabdu. Dia perkataan ta'ifah, itu je. Tapi wujud sabdu sebab apa? Nak bagi tahu adanya unsur apa? Idgham. Jadi kat sini dibaca secara idgham kamil. Dibaca secara idgham kamil. Kamil ni maksudnya sempurna lah. Sempurna. Tapi tak ada dengung tuan-puan. Waddal ta'ifah. Waddal ta'ifah. Macam tu. Boleh? Wallahu a'lam. Clear ke tuan-tuan dan puan? Dapat sesuatu tak yang sedang menonton ni? Faham ke? Kepada mereka yang dah ada pengalaman belajar berkaitan dengan sifat ni, mungkin faham lah. Cuma mungkin ada yang baru pertama kali dengar, oh, huruf pun ada sifat ya. Ya, betul. Untuk huruf pun ada sifat. Huruf ni benda macam manusia lah. Okay, huruf ni dia macam manusia. Dia ada dari tempat keluarnya. Kemudian, macam kita lah, keluar daripada perut mak. Contoh adik-beradik, keluar daripada perut mak yang sama, perut ibu yang sama, tapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeza. Boleh faham? So begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang tanya macam mana nak, Ustaz, macam mana nak hafal sifat huruf? Ada tips tak? Dia bergantung. Ada orang yang mungkin dia cekap, maksudnya proses hafalan dia baik, so dia boleh menghafal dengan cekap. Macam saya pula, saya lah ni, saya cerita pengalaman saya. Kalau orang lain wallahualam, saya punya style kena faham dulu. Dah faham baru senang nak ingat. Ada macam tu. Dan satu faktor lagi, sebab bila bincang bab sifat ni, dia melibatkan term-term Arabik, bahasa Arab kan. Jadi mungkin kat situ ada sedikit kesukaran. Tapi hakikatnya tuan-puan, memang kita mengaji ni, kita tak lari. Bila ngaji ilmu tajwid ni, kita tak lari daripada pendedahan ataupun sebutan-sebutan Arab ni. Jadi nak tak nak, kita kena harung jugalah. Tapi dalam masa yang sama, kena faham juga. Macam idgham. Macam sampai tahap sekarang, kalau saya tanya tuan-puan, idgham apa maksud dia? Tuan-puan boleh jawab tak? Memasukkan. Sebab apa? Sebab kita dah lazimi. Telinga kita ni dah selalu dengar. Maka pada kita, idgham tu bukan lagi satu kepelikan pada kita. Kita dengar, kita tahu, oh idgham, okey, masuk. Ikhfa, okey, sembunyi. Kita tak hafal pun sebenarnya, betul tak tuan-tuan puan? Kadang-kadang kita tak hafal pun, tapi sebab kita biasa dengar, dan secara tak langsung kita tahu bila ikhfa dikaitkan dengan ta'rifnya sembunyi, maksud dia sembunyi. Idgham maksudnya apa? Memasukkan. Izhar maksudnya jelas. Nampak tak? Jadi begitulah pada perbincangan sifat. Maknanya kalau kita dah biasa letakkan diri kita dalam medan perbincangan sifat huruf ni, insya-Allah lama-lama dia akan jadi, dia bukan al-ilmu fil kitab, dia bukan jadi ilmu fil kitab, dia jadi fis sudur, dalam hati, dalam kepala, fil ra'sina, dalam kepala kita ni. Itu. Takut mungkin tuan-puan pun pelik kan, macam mana ustaz boleh tulis tu? Huruf ta nyatakan sifat, tahu ada itibaq, ada isti'la dan semuanya. Benda ni merujuk kepada pengalaman kita. Kita mungkin kita dengar orang sebut selalu, so dia auto melekat. Saya pun tak tahulah, saya nak kata saya hafal fokus pun tak juga. Cuma kita boleh nampak gambaran luas tu. Begitu juga tuan-puan nanti, insya-Allah. Jangan risau. Okey. Kalau minta tipsnya ialah kena rajin buka buku, kena rajin berguru, tanya, dapatkan kefahaman. Tengok, lepas tu dia ada syair-syair dia. Kalau rajin hafal, silakan. Okey. Dalam kita punya, siapa yang ada join seminar sifat huruf, saya dah buat dah pada tuan-puan. Kan? Seminar sifat huruf. Nanti tuan-puan boleh join. Mela saya tunjuk sikit Kejap tuan-puan.
Hmm, kat mana saya letak? Lupa pula. Okey. Macam ni. Bab-bab sifat huruf ni, inilah dia ceritanya. Ni. Kalau tuan-puan nanti insyaAllah ada kesempatan, kita ada next seminar ni, seminar sifat huruf. Siapa yang nak join boleh join. Nanti di bahagian belakang tu, kita akan pergi begini. Kalau kata yang nak tips menghafal tadi kan, ni dia. Ni dia. Kalau tuan-puan nak menghafal, inilah dia. Contoh. Berikut adalah huruf hijaiyah. Maksudnya daripada alif sampai ya. Okey. Kita letakkan. Contoh huruf alif ni. Alif. Apa sifat dia? Ni. Ada sifat jahar. Ada dia punya huraian sekali. Rokhawah, istifal, infitah, ismat. So tahu dah. Kita boleh sebut. Ni. Contoh. Kalau ba apa sifat dia? Sebutlah. Ni semua. Alif, ba, ta, sampai semua huruf. Saya dah sediakan benda ni dalam modul. Saya cuba buat seringkas habis lah. Sebab kita, tuan-puan bukan, yalah, kalau yang mengajar tu mungkinlah perlukan pendetailan kan. Tapi macam tuan-puan untuk amal nak baca ni, so saya rasa dengan ini pun dah cukup baik lah. Untuk tuan-puan amal, untuk kalau tuan-puan nak hafal ni dia. Tapi dalam seminar tu nanti tak adalah terus cerita kat sini. Adalah mukadimah, adalah jalan cerita dia. Ini ringkasan. Bila kita dah faham semua nanti, last kali bila nak menghafal, pergi kat sini. So nanti insyaAllah ada rezeki tuan-puan boleh join lah. Kita punya seminar sifat huruf. Beza macam esok ni, Sabtu ni, seminar makhraj huruf kan, siapa yang daftar. Jadi saya memang sarankan sangat siapa yang join makhraj huruf, join juga untuk sifat huruf. Macam ni kan, jim. Ini makhraj. Tengah lidah ditekan ke lelangit. Yang ni sifat dia. Sifat memang banyak lah tuan-puan. Makhraj ni satu je. Paling banyak pun dua. Siapa yang dah ada? Siapa yang dah join seminar yang lepas, dia ada. So boleh buka buku ni, buka modul ni, semak pelan-pelan baca. Kalau tak buka tak jadilah. Kena buka. Buka tengok. Oh ni dia sifat jim. Oh ni sifat ha. Ada hams. Benda lain lah tuan-puan. Tuan-puan letak ni dalam kepala. Kalau boleh hafal. InsyaAllah. Lepas ni kita tahu dah. Huruf kha apa? Ada hams, rokhawah, isti'la, infitah, ismat. Benda ni boleh letak dalam kepala. Okay. Ada lain orang lain cara dia. Ada orang dia akan sebut huruf. Macam Tuan Suhaimi sebut. Kadang-kadang ada orang dengar bunyi macam sin, as. Dia boleh kesan dah. As. Okey, ada nafas yang terlepas. Hams. As. Oh, ada suara yang mengalir. Rokhawah. As. Pangkal lidah tak naik. Istifal. Pangkal lidah merendah. Kan? Dia buat lagi. As. Oh. Bahagian lidah tidak, infitah. Terbuka. Ruang antara lidah dan lelangit. As. Oh, tahu infitah. Itu sebut lagi. Oh, ada macam desil sikit. Ada sifat safir. As. Oh, ada proses buat dia agak susah sikit. So, masuk dalam kategori ismat. Nampak? Itu cara nak faham. So, lain orang lain cara penerimaan dia. Okey, saya tak boleh nak samakan semua orang kan. Beza. So, insyaAllah nanti saya cubalah mana mampu tuan-puan lah. Siapa yang nak join nanti seminar sifat huruf, so nanti kan kita akan bagi iklan apa semua nanti. Tuan-puan bolehlah join, siapa yang nak join kan. Siapa yang tak berminat tak apalah. Ni saya hanya war-warkan terlebih awal dahulu. InsyaAllah kemudian nanti nanti bila dah ada tu kita akan update lah. Okay. Wallahu a'lam. Rakhawah minat 5. Okey, wallahu alam. Tak maaf tuan-tuan, ambil masa sikit. Sajalah nak cerita. Kan, mungkin ada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni tak pernah tahu pun tentang sifat. Jadi bila dah dengar ni mungkin menjadi satu tarikan. Oh, menarik. Ada satu benda tarikan lah tu. Sama je saya dulu.
Dulu saya tak berkehendak pun nak belajar sifat ni. Yelah, tambah pula waktu tu kita bukan status guru Quran, so rasa macam benda tu tak penting. Walhal dah pernah belajar dah, tapi tak ambil tahu. Sekadar belajar lah untuk lulus periksa, macam tu kan, zaman saya study dulu. Tapi saya tak ambil dan terapkan dalam bacaan. Maka pada hari ini, pada masa ini, barulah kita nampak. Tambah pula saya dah, orang kata apa, yang kita mengajar kan. Jadi kita nak tak nak kena isi ilmu kita top up selagi mana mampu. Bukanlah kata kita yang terbaik, tapi tidak, setidak-tidaknya kita cuba memahami, insyaAllah. Tambahan pula tuan-puan yang di luar ni, yang mungkin memang guru Quran yang sedang menonton ni, sama-sama lah cuba top up, mana boleh saling bertanya apa semua kan. Kita mampu yang mana tahu. Yang tak tahu, cakap je lah tak tahu, nanti rujuk balik guru, kan. Itu sahaja. Kena join makhraj dulu baru sifat. Sebaiknya flow dia macam tu lah. Sebab nanti orang keliru mana satu makhraj, mana satu sifat. Orang tak dapat bezakan. Itu pengalaman saya mengajar sebelum ni. Saya pernah masuk pada bab sifat, terus pergi go through pada bab sifat, dan dia kacau. Ustaz, bukan ke ujung lidah? Nampak? Dia kaitkan dengan makhraj. Walhal itu adalah satu, dia ada kaitan, tapi dia jalan cerita yang berbeza. Okey, tuan-puan, jelas ke? Cara penyampaian saya, bahasa saya mudah difahami ke? Okey, insya-Allah. Allah Ta'ala a'lam. Minta maaf sekali lagi kalau tiba-tiba masuk bab lain kan. Nak cerita tu je lah. Moga-moga tuan-puan rasa tertarik untuk mengetahui apa itu sifat huruf. Baik, jom kita sambung, tuan-puan. So, waddatta ni tadi hukumnya idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Jadi cara baca dia, tuan-puan, idgham pada ta, dan apa yang kita dengar ni maknanya tak ada dah bunyi ta tu. Waddatta gitu. Nanti kalau kita belajar dalam lagi, ada pula kalau ta dengan jumpa ta, dia tak jadi kamil dah. Nampak? Cabang Quran ni banyak, tuan-tuan. Ta bertemu ta, dia jadi kamil. Bila ta jumpa ta, dia jadi naqis. Kena baca secara naqis. Itu nantilah kita jumpa dalam syair tajwid nanti. Saya akan kupas lain pula. Okey? Itu sahaja. Nanti harap-harap masuk seminar, harap-harap boleh faham, insya-Allah. Kalau Allah izin untuk kita menerima kefahaman ketika itu, insya-Allah kita dapat. Saya tak nak meletakkan janji harapan yang tinggi, tuan-puan. Maknanya kalau join seminar ni confirm faham terus. Confirm boleh faham dalam masa yang singkat. Tak. Itu bukan kerja saya lah. Okey, yang memberi kefahaman itu semua kita serah kepada Allah lah. Okey, saya cuma hanya bantu untuk menyampaikan sahaja, dan kefahaman tu semua bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak beranilah nak kata tuan-puan ikut mesti faham, mesti boleh faham, boleh ajar orang, boleh itu, boleh ini. Saya cukup takut cakap benda macam tu, tuan-puan. Okey. So saya orang tak apa, bagi tahu awal lah. Takut ada yang letak pengharapan yang tinggi kan. Tapi kalau tuan-puan nak letak pada diri sendiri, terpulang lah kan. Letak aku nak sukses ni, aku nak ikut ni, aku nak faham betul-betul, silakan. Semangat untuk diri sendiri. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda ta. Huruf ta ni dia bersifat tebal. Sifat tebal. Apa sifat dia tu yang kita sembang tadi tu? Ada itbaqnya, ada isti'la'nya, kan? Baik. Wadda ta. Ta ni tebal. Tiba-tiba warna biru pula, sorry. Petak ni tak apa, tuan-tuan, saya padam lah takut kang kacau pula. Wadda ta. Ta ni tebal. Idgham IM ni idgham mislain bukan imam muda. Sekarang apa IM ni imam muda, Ustaz? Idgham mutajanisain. Wadda ta'ifatum min ifatum. Tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, IBG.
idgham bi gunnah kamil, sempurna. Tum, tum, macam kita baca wajibul gunnah, sama je. Sama je. Tum min, nun mati bertemu hamzah. Jadi bila nun mati bertemu hamzah ni izhar. Izhar halqi. Izhar halqi. Nun mati bertemu hamzah. Jelaskan nun ya. Min ahlil, lil, alif lam qamariyah, ALQ. Ahlil, lil, kitabi. Ta ma asli. Lil. Lil, kitabi. Ahlil kitabi law yudillunakum. Kitabi law. 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 Kat sini waw sukun sebelumnya baris atas. Bacaan lim. You muncul bibir sebab dhammah baris depan pada ya tu. Yudi. Di tebal. Huruf dad. Huruf dad sifatnya tebal. Baik. Law yudillunakum. Lu. Ni mak asli. Mak asli. Nakum mim mati bertemu waw. Apa hukum dia? Izhar syafawi kan? Jelaskan mim mati ni apabila bertemu dengan waw. Ada 26 huruf semua. Termasuklah waw ni. Wama. Okey, kalau kita berhenti pun izhar jelas. Law yudillunakum. Berhenti izhar. Kalau sambung pun izhar juga. Baik. Wama yudillu. Dad pun sama tebal. Lam bersabdu. Okey, selesaikan betul-betul. Wama yudillu. Lu mak asli. Na illa. Na illa. Boleh? Illa. Kat sini MJM, mat jaiz munfasil. Apabila huruf mat bertemu dengan hamzah, tuan-puan. Illa. Okey, dalam dua kalimah. Illa, satu kalimah. Anfusahum, satu kalimah. Jadi disebut sebagai mat jaiz munfasil. Anfusahum. Nun mati bertemu fa. Hukumnya apa? Nun mati bertemu fa ni ikhfa haqiqi. IKH. Ikhfa haqiqi dan dengungnya dibaca secara tarqiq, nipis. Anfu. 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 Kita bersedia, kita sembunyikan nun mati. Itu maksud ikhfa kan? Sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Dan kita faham dalam erti kata lain, sembunyikan nun di sisi huruf fa. Baik, jadi fa ni hurufnya nipis, maka dengung nipis. Dan kalau bercerita tentang maratib, tentang martabat bagi ikhfa ini, ianya berada pada martabat awsat. Martabat pertengahan. Dia tak susah, dia tak senang. Dari sudut nak praktik tu, nak buat tu, dari sudut amalinya. Atas dasar apa? Ianya dikategorikan martabat pertengahan sebab makhraj nun mati tu dengan fa, dia tak jauh, dia tak dekat, dia sedang-sedang je. Boleh faham? Itu hanya huraian lah dari sudut ilmu teorinya, tuan-puan. Apa pun berbalik pada amali, praktikal kita. Illa anfusahum. Kenapa perlu adanya jalan cerita ni? Sebab kalau kita hanya fikir semata-mata pada ikhfa, mungkin okay, berkemungkinan jadi begini. Illa anfusahum. Nampak? Terlalu kosong bunyi dia. Terlalu kosong. Apa pun berbalik kepada amali dan talaqi. Apa pun ianya perlu disandarkan kepada talaqi jugalah. Akhir sekali apa pun. Ya? Illa
أنفسهم وما يشعرون. Boleh? Baik. Sahum. Mim mati bertemu waw. Izhar syafawi. Tuan-tuan, mim mati bertemu waw. Ma asli. Yash'urun. Run. M-A-L. Okay, run. M-A-L. Ma asli. Yash'urun. Ma arid li sukun. 246 Baik, habis ayat 69. Ya ahlal. Ya kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Kat sini mad muttasil terputus. Mad munfasil, maaf. Mad munfasil. Mad jaiz munfasil. M J M. Huruf mad bertemu dengan hamzah 2 kalimah. Ya 1 kalimah. Ahla 1 kalimah. Semalam pun kita ada bincang ni, tak silap saya. Kan? Mad jaiz munfasil. Ya ahlal kitabi. Kat sini pun kita takkan berhentilah. Kan? So tak ada isu lah kat sini tuan-puan. Jarang orang berhenti. Ya 2 harakat. Kan? Ini pun dalam kategori hukmi lah ni. Dari sudut hukum mad jaiz, tapi dari sudut bacaan kita tak boleh pisahkan bunyi 2 ya dengan ahla tu. Okey. Ya hamzah tahqiq, jelaskan hamzah ahlal. Huruf ha yang sukun bukan ha pedas ha biasa. Lal lam mati ni alif lam qamar ya, ALQ. Kita ma'asli. Okay, ada alif mat kecil. Bilimatak fururu ma'asli. Dan tebal pada ra yang berbaris hadapan tu. Okay. Limatak fururu ma'asli. Dan tebal pada ra. Untuk kaf ni pula ada sifat hams. Okay, tapi sebelum kita fokus pada hams tu, pastikan kita dah selesai dulu pada peringkat syiddah tu dulu. Okey, lam tak. Ada bukan tak. Ada ke tu dia jadi lain. Itu dah jadi macam tawallud. Itu jadi bunyi qalqalah. Tak. Kan lantun. Kita bukan nak lantun. Tak. Kalau saya pakai mic ni dengarlah. Kata angin ataupun orang sebut istilah kita, orang Melayu kita angin lah tuan-puan kalau ikut syarah dia sebenarnya melibatkan udara ataupun nafas. Tapi betul juga kan, angin tak ada masalah. Itu dari sudut penamaan tu. Takfuruna bi ayatillahi bi mak badal. Okey. Bi ni dia terpisah sebenarnya. Bi satu perkataan, ya satu perkataan. Tapi bacanya sama juga 2 harakat tuan-puan sama je, nama hukum je ada beza sikit. Bi'a 2 harakat, ya 2 harakat mak asli. Tillahi, kalimah Allah dibaca dengan tebal sebab nipis dibaca dengan nipis sebab sebelumnya berbaris bawah. Sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah. Dan fokusnya pada baris lah, bukan pada huruf Bi ayatillahi, kalimah Allah kita nipiskan tilla. Kalau tebal jadi tilla. Jadi elakkan. Bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wa antum, nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta ikhfa haqiqi, IKH. Nun mati nun sukun bertemu ta. Ta ni huruf nipis, maka dengung nipis tarqiq. Dan kalau cerita tentang martabatnya, martabat a'la, martabat yang tertinggi. Bila kata martabat yang tertinggi,
maka apa yang kita faham dari sudut nak praktik tu, dari sudut amali tu agak mudah untuk dilaksanakan. Cuma hati-hati supaya tidak berlaku idgham. Wa antu, maksudnya kita terus letak hujung lidah kita pada makhraj ta. Wa antu. Okey? Memang bunyi tu macam izhar, tapi sebenarnya dah jadi idgham, dah jadi masuk tu. Okey? Wa antu wa antu wa antum tashhadun. Tum, okey, mim mati bertemu ta. Mim mati bertemu ta. So kat sini hukum izhar syafawi, dan tum kita kemaskan dia lah bunyi dia. Okey. Wa antum tashhadun. Tashha, ha beri atas ha, dun ma'ari lisukun. Ma'ari lisukun. Tashhadun. 2, 4 ataupun 6. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas tak setakat ni? Boleh respon di ruangan komen. Tulis saya jelas. Terima tak apa yang saya kongsikan pada hari ini? Mudah-mudahan tuan-puan dibekalkan kefahaman yang baiklah, insyaAllah. Kalau lupa-lupa tu biasalah, sikit-sikit. Nanti dah lama kita mulazamah, kita sentiasa kita orang apa bagi lali kita ni dengar benda-benda tu sekian, insyaAllah lama kelamaan kita akan dapat percaya pada proses. Baik, jadi insyaAllah selesai untuk muka surat 58. Nanti saya akan hantarkan page ni dalam Telegram. Tuan-puan boleh tengoklah sebagai rujukan. Dan jom tuan-tuan dan puan, kita talaqi dulu macam biasa. Boleh? Kita ambil daripada ayat 68 ni lah. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Baik, jom kita mulakan, insyaAllah. Ready semua? Kita talaqi bersama-sama untuk 3 ayat ini, insyaAllah. Tarik nafas. Kita baca pelan-pelan je. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. Inna awlan nasi. Astagfirullahaladzim, tersasul baris bawah si tu. Sekali lagi, inna. Sekali lagi tuan-tuan, 1, 2, mula. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina اتبعوه. للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. للذين اتبعوه وهذا النبي
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan dan puan bacaan kita pada hari ini. Semput Ustaz kata. Panjang ayat. Tak apa, latih nafas. Okey. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan kita pagi ini untuk 3 ayat. Jadi esok kita akan masuk pada muka surat 59 ya. Jadi insyaAllah esok kita akan habiskan esok kita masuk 3 ayat tuan-puan. Oh ni separuh Quran juga ni rasa ni. Sekejap saya tengok dulu. Boleh lah. Esok kita habiskan sampai ayat 73 So tuan-puan boleh buat dulu siap-siap sampai ayat 73. Bedah siap-siap daripada ya ahlal kitab ni sampailah wasi'un alim. Bedah siap-siap kat rumah. Nanti esok kita bincang sama-sama. Boleh? Siapa yang ada kesempatan, ada masa untuk buat, silalah. Kalau tak ada masa pun cuba paksa untuk ada masa. Okey. Tapi terpulang lah Kalau tak ada pun nak buat sama-sama esok pun tak apa, insyaAllah. Tak ada hal. Itu saja untuk hari ni. Jom kita tutup dulu. Kepada mereka yang join seminar, jangan lupa masuk dalam grup Telegram tau. Seminar hari Sabtu ni. Takut nanti hari kejadian nanti hari Sabtu tuan-puan tak ada link nak masuk dalam Zoom nanti. Udah pening nanti kan. So pastikan duduk dah dalam grup tu siap-siap. Nanti dalam tu pun kita dah bagi dah PDF apa semua untuk seminar ni. Cuma syarat utama dia masuk dulu dalam grup tu. Sebab segalanya dalam tu.
Segalanya dalam tu tuan-puan. Jom kita doa dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat tuan-puan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan. Kita dah selesai dah untuk pengajian kita hari ni insya-Allah. So kejap. Seminar masih buka lagi ke? Tuan Muhammad Gaus Zainal. Tuan apa nama? Sepatutnya seminar ni dah tutup. Tutup minggu lepas dah. Kan? Tapi kalau tuan puan, kalau tuan nak cuba try tanya untuk isi slot, boleh try tanya dulu. Ambil nombor, ada nombor kat atas tu. Boleh, tuan cuba ambil nombor bahagian tim-tim kami lah. Tuan puan lagi. Tuan cuba tekan link tu dan nanti dia akan masuk ke WhatsApp kita punya bahagian yang in charge tu. So nanti tuan try tanya. Boleh join lagi tak? Kalau insyaAllah, kalau betul sungguhnya tu boleh dapat tu insyaAllah. Tapi cuba tekan dulu tekankan link dulu. Baik, jadi Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan dan puan yang sudi hadir bersama saya, menemani saya pada pagi ini. Kalau tak ada tuan-puan, saya nak bercerita kat siapa tak tahu nak cerita kat siapa. Jadi Alhamdulillah, terima kasih atas komitmen kehadiran semua. Jadi yang baik itu semua daripada Allah SWT. Yang kurang mungkin daripada pihak saya, minta maaf kalau ada saya tersalah cakap, tersalah kata dan sebagainya. Mungkin ada dari sudut penyampaian ilmu yang saya sampaikan tu ada ada benda yang rosak ataupun benda yang tersilap, boleh PM saya lah untuk sama-sama kita betulkan semula. Takut juga kan, kadang-kadang kita cakap tersilap ke tak perasan ada silap. Jadi tuan-puan boleh bantulah, jangan risau. Kita manusia ni kena sentiasa berlapang dada tuan-puan. Ya. So yang paling penting kita tak saya teringat kata arwah Ustaz Uswah kan. Apa nama? Dia kata jangan sombong dengan apa yang kita ada ni. Apa segala ilmu yang kita ada ni semuanya milik Allah. Apapun berbalik pada Allah. Ianya bersifat sementara pada kita ni. Kalau kata Allah nak bolak-balikkan hati perasaan kita, nak lucutkan ataupun nak gugurkan segala ilmu yang mungkin sekarang ni ada pada kita, tapi kalau Allah nak uji kan, mungkin atas asbab keangkuhan kita, kesombongan kita dengan ilmu yang kita ada, kita rasa kita dah cukup megah, kita lah yang paling hebat dan sebagainya, sehingga kan cara percakapan kita tu menimbulkan unsur-unsur yang boleh timbul salah faham dan sebagainya. Jadi benda tu kita kena muhasabah lah. Saya bercakap ni untuk diri saya juga.
Okey, sebab saya sebagai orang yang bercakap ni, kadang-kadang kita tak tahu bercakap ni, kadang orang tak suka cara kita, cara penyampaian kita. Ada orang dia akan tafsir diri kita ni dengan yalah macam-macam kan. Orang ni lain tuan-puan. Rambut sama hitam tapi hati ni lain-lain. Jadi benda tu selagi boleh kita tutup pintu fitnah tu, kita cuba tutup sebaik mungkin lah. InsyaAllah. Baik, tuan yang bertanya tadi tu boleh cuba tekan link tu. Ada sahabat saya dah letak. Cuba tengok di ruangan komen tu kan. InsyaAllah. Ikut resam padi tuan-puan kan. Makin meninggi makin menunduk, InsyaAllah. Itu je konsep kehidupan kita ni. Ada benda tu InsyaAllah orang akan tak apalah, fahamlah sendiri tu. InsyaAllah hidup kena sentiasa tawaduk, merendah diri, InsyaAllah. So terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi. Jom kita tak ada apa dah ni. So doa pun tadi dah tutup. Kita jumpa esok InsyaAllah. Hari Jumaat esok kita baca kafi dulu macam biasa awal-awal. Okey tuan-puan, selamat hujung minggu. Esok mungkin ada nak pergi bercuti ni hari Jumaat ni. So saya doakan tuan-puan yalah selamat perjalanannya, InsyaAllah baca doa kan. Moga sampai ke destinasi. Mungkin lah sebab esok Jumaat kan, mungkin geraknya malam ni ke apa semua. Sebab kalau hari Sabtu nanti penuh kan. Gerak hari Jumaat, selamat sikit. Itu pun entah ya entah tidak. Rasanya mau Jumaat pun dah sesak jalan raya tu, nak pergi bercuti tak. Tenangkan fikiran. Okey, itu sahaja daripada saya. Maaf kalau ada salah dan silap. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita, InsyaAllah. Tuan-puan, dalam grup Telegram tu saya ada hadiahkan zikir Hasbi Rabbi tuan-puan. Siapa nak dengar zikir, selalu dengar baca Quran je. Ni ada zikir Hasbi Rabbi. So saya hadiahkan kepada tuan-puan. Sewa. Tak adalah hadiah pun, dah rakam tu lama dah. Saja bagi dengar. Tuan-puan nak dengar-dengar tu boleh lah. Dengar dalam grup Telegram tu ada. Zikir Hasbi Rabbi. InsyaAllah selamat mendengar. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Tuan Zaini bawa balik mandi sungai. Gelak besar tu. Tak ajak saya tu. Okey, jom jumpa lagi. Saya undur diri dahulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan
dosa, dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan